Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam Armada Channel. Untuk video kali ni, aku akan berkongsi cerita dengan korang berkenaan filem Thor Love and Thunder yang telah diharamkan di Malaysia. Dan sebelum ni pun aku telah buat video react trailer filem ini, tapi tak kesempayan untuk membuat video review kerana filem tersebut telah diharamkan. Pada yang telah menempah tiket tempoh hari, mungkin sedikit berada dalam keadaan yang kecewa lah, hampa lah, tak dapat tengok apa sebab kan filem ni tak dapat ditayangkan dan telah keluar pada mana-mana laman page di internet yang telah menyatakan filem ni telah diharamkan atas sebab-sebab yang tertentulah. Ada kabar berita yang mengatakan filem ni disebabkan Thor itu telah berbogel lah pada filem itu. Dan kita boleh lihat scene tersebut pada trailer filem ini. Dan memang ada scene tersebut. Tapi apakah benar filem ni telah diharamkan disebabkan Thor itu telah telanjang bulat pada filem ini, yang menyebabkan tak dapat ditayangkan di Malaysia pada tempoh hari. Dan setelah hampir sebulan lebih kan, aku cuba mencari link-link yang untuk aku dapat menonton filem ini, tapi mengambil masa yang terlalu lama, tak dapat jumpai. Kita tengok dalam mana-mana page pun tak jumpa, yang Telegram pun tak ada yang haram kan? Jadi aku ingin tahu lah kan, filem tersebut, sebab aku pun dah follower juga kepada filem Marvel. Jadi kecewa lah pada ketika itu kan. Sayang dah plan, tapi malangnya tak dapat untuk aku menonton filem tersebut kan. Jadi setelah tu aku pun cari dan terjumpa. Akhirnya filem ini telah berada di Disney Hotstar. Dan kepada yang belum menonton filem Thor Love and Thunder ini, korang boleh pergi terus ke Disney Hotstar. Jika tidak ada, korang boleh pergi ke Play Store untuk download aplikasi inilah. Dan kepada yang ada, korang boleh terus saja lihat dalam aplikasi tersebut. Bagi yang tidak ada, korang kena langganlah aplikasi ini selama 3 bulan dengan berharga RM59.90. Jadi aku pun telah melanggan dan menonton. Akhir sekali aku menyatakan bahawa filem ini tidak dapat ditayangkan di Malaysia adalah disebabkan Thor itu sendirilah. Lain-lain sebab aku tengok dalam filem ni, punca dia kenapa tak dapat ditayangkan selain yang dimaksudkan tentang Thor ini telah berbogel pada filem tersebut. Dan aku tengok dari sudut-sudut lain, dari segi agama aku tengok tidak ada. Dan kepercayaan orang Kristian pun Zeus ataupun Thor ni adalah dewa. Ada yang setengah-setengah yang mengatakan dua watak ini adalah Tuhan. Tapi itu cerita zaman-zaman dulu oleh orang barat sanalah. Itu yang kita dapat tahu tentang kepercayaan diorang lah. Tapi aku rasa itu tidak menjadi masalah, kerana diorang punya budaya pun aku rasa diorang macam normal benda ni. Banyak filem yang di filem-filem barat telah masuk ke Malaysia pun, kalau aku tengok pun di TV ataupun di mana-mana channel tersebut, memang ada lah. Kalau filem-filem barat ni, kalau kita tengok diorang bercumbuan, kissing-kissing, aksi scene di atas katil, memang dah ada di Malaysia kan. Jadi dalam filem ni hanya Thor tu saja yang telah
membuat kelakuan seperti demikian. Tapi kalau yang filem-filem barat yang lain yang telah masuk ke Malaysia, filem paling berat pun memang diorang atas katil, tapi tidaklah ketara seperti Thor ni. Kalau kita tengok, dia tak ada sensor pun. Terang-terang kalau kita nampak dari pandangan belakang, kisah satu badan dia tidak ada sehelai benang pada badan Thor itulah. Yang lain-lain aku tak nampak. Dari sudut-sudut lain, aku dah cerita tadi bab agama, kepercayaan, itu bagi diorang memang dah normal. Dan bila filem-filem diorang yang telah masuk ke Malaysia, ada adegan-adegan yang aku cakap tadi pun masih lagi boleh ditengok. Cuma lakuan Thor itu dalam filem ini memang kita tengok tanpa seurat benang, itu memang ada sebab kemungkinan besar yang menyebabkan filem Thor Love and Thunder ini tidak dapat ditayangkan. Aku rasa itu saja yang aku nampak. Filem ni pula, bagi aku lah, aku telah menyaksikan filem ni tidak seperti filem Thor yang sebelum ini. Filem yang Thor yang sebelum ini, dia ada misi, dia ada visi. Dia juga, orang kata kalau kita tonton filem Thor tu, kita punya reaction dia lain, buatkan kita tertanya-tanya dan ingin mengikuti perkembangan filem Marvel ini dan seterusnya. Bila filem Thor Love and Thunder ni telah keluar, aku mengatakan bahawa filem ni tak syok lah. Dia macam kata apa, kalau kita pergi tu feeling tu kurang. Kita pergi, kita bawa satu popcorn, air, kita makan, kita nonton just biasa je. Tak ada nak seru ke, tak ada nak excited, tak ada nak reaksi tubuh badan tu mengatakan sesuatu. Tak ada dalam filem ini. Mungkin disebabkan aku tonton di handphone agaknya. Sebab untuk menonton filem ni aku terpaksa pergi ke aplikasi Disney Hotstar dan hanya boleh dilihat pada handphone. Kalau tablet, PC, itu saja. Aku tak tahulah. Kalau ada TV Android, mungkin korang boleh tengok kan, sebab ada aplikasi tu mungkin dapat di-download pada tersebut. Dan kita juga boleh, mana ada TV yang boleh link dengan handphone pun, kita boleh tonton walaupun kita buka dengan handphone. Just kita share pada connection dengan TV, kita boleh dapat. Boleh juga kita tonton. Tapi feeling untuk kita tengok program tu lain. Dan aku menyatakan bahawa filem ni memang agak slow lah. Tak berapa syok kita tengok filem ni dengan Thor yang sebelum ni. Yang ni terlampau ni sangat. Dia punya jalan cerita tu tak terlampau berat, tak terlampau ringan sangat. Dia ada misi dia juga. Misi dia tu menyelamatkan kanak-kanak Asgard itu sendiri. Yang kita tahu Asgard sedang hancur pada filem ataupun siri Marvel yang sebelum ini. Dan dia telah datang ke bumi, dapat satu tempat di kawasan, dan dinamakan di satu kawasan itu adalah perkampungan baru Asgard di bumi. Filem ini memang kampung Asgard tu memang berada di bumi. Sesekali lah Thor tu pergi ke lain-lain tempat di planet-planet lain yang di mana dia telah berjumpa dengan Gorr. Gorr ni dia punya watak dia tak macam Thanos tau. Thanos ni dia macam, kalau kita panggil dalam bahasa ni sikit jahat lah, bahasa ringan sikit lah, jahat. Kalau kita pakai yang tajam sikit, dia ni memang iblis lah kan. Tapi yang watak Gorr ni, dia nak kata dia terlampau jahat seperti Thanos ni, aku rasa dia tak terlampau jahat. Dia jahat adalah disebabkan sebilah pedang itu sendiri, yang pedang yang ada pada dianya pun bukan milik dia, milik daripada watak lain. Dia telah jumpa maharaja lain dari planet lain itu, telah membunuh satu
watak lain tu lah. Yang Gorr sendiri pun pada ketika dia berhadapan dengan raja tersebut, dia tak tahu ada belakang dia tu ada satu lagi watak dalam cerita tu lah. Roh kepada yang mati tu mungkin watak ni dia ada something, satu tak tahu power ke apa ke, dan boleh merasuk kepada Gorr itu lah melalui sebilah pedang. Dan Gorr itu telah dipengaruhi oleh roh-roh ataupun aura-aura jahat ni mempengaruhi, dan dia telah ditukarkan daripada watak mungkin sebelum ni dia baik, dan apabila dia telah dipengaruhi oleh roh-roh jahat sebabkan pada satu bilah pedang ni, dia bertukarlah watak menjadi jahat. Tapi dia tidak sejahat seperti Thanos itulah. Dia okey lagi lah, sebab di akhir filem ni aku dapat akulah kepada yang dah menonton, kita dapat menyaksikan bahawa Eternity itu telah melahirkan satu budak. Dia bukan lahir macam orang mengandung tu. Dia tiba-tiba filem tu lah kan. Dalam filem, biasalah filem Marvel ni banyak animasi. Korang sendirilah imagine dah bagaimana daripada scene tersebut dia telah dapat melahirkan sebuah watak budak kecil, tapi tak terlalu kecil sangat, dalam lebih kurang dalam dekat umur 4 tahun ataupun 5 tahun macam tu. Dan budak itu akhir sekali Gorr itu telah memberitahu kepada Thor supaya menjaga budak ini. Dia ambil daripada Gorr, dan Gorr ni pun telah diberikan kepada ada satu dewa lah kot pada aku. Watak Eternity itulah yang telah melahirkan watak seorang budak ni. Kembalinya dia Thor itu ke bumi, dia telah mengajar budak ni sebagai seorang pahlawan lah, pahlawan di Asgard. Mungkin Thor tu dah tak ada, ialah couple dia pun dah mati, si Jane ni, sebabkan dia menghadapi penyakit kanser. Dan dia mengambil tukul tu pun ada disebabkan dia mempunyai niat untuk kononnya menjadikan dia kanser tu lebih baik. Dia harus memiliki milenial atau tukul Thor itu sendiri. Yang kita tahu tukul Thor ni sebelum ini siri-siri yang lain dalam siri Thor itu bahawa tukul tu telah pecah pada tangan kakak Thor ni lah. Dan Jane tu telah memiliki Thor tu pun di perkampungan Asgard yang berada di bumi. Di situlah terjadinya Mighty Thor yang dipegang oleh watak Jane Foster ini. Yang menarik dekat sini Stormbreaker, iaitu kapak Thor tu sendiri, kita dapat tengok yang ada pada tukul tu, dia seolah-olah ada jiwa pada tukul Thor. Tukul ni dia ada mempunyai perasaan cemburu. Akhir sekali lah, pada pendapat aku memang filem ni tak sehebat filem yang Thor sebelum ni. So filem Thor ni pada pandangan aku memang yang biasa-biasa je. Kalau korang pergi panggung, korang boleh makan popcorn dan relax. Tapi kalau korang tengok di rumah, korang boleh duduk santai, makan nasi ke, minum ke, sambil tu korang menonton. Korang rasa macam feeling tu tak ada korang tonton filem Thor ni. Sebab misi Thor ni pun pendek kan, hanya sekadar membebaskan kanak-kanak Asgard tu dari genggaman si Gorr ni. Yang lain-lain tak ada sangat dia punya efek pada diri kita kalau kita menonton filem ini. Tak seperti filem Endgame kan. Filem Endgame tu kita sendiri pun bila dapat menyaksikan epic pada filem Endgame itu, kita wah, kita tengok yang masih ada ramai-ramai tu kan. Captain America dah terkapar-kapar lagi nak berlawan dengan Thanos.
Dan lain-lain aku rasa tak ada apa lah yang aku nak komen tentang filem ini. Aku rasa itu sajalah untuk setakat ini. Kita jumpa lagi lah di next episode akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.